Allahumma ta'ala Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ini kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. InsyaAllah seandainya kita masih lagi dibenarkan, diizinkan untuk kita terus berada di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepada tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar seandainya kita diberikan kesempatan dan ruang untuk kita memperbaiki apa yang telah kita lakukan demi untuk memperlihatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kasih sayang kepada segala-galanya. Walaupun kita tidak semampu, walaupun mungkin kita tidak setara dengan kebuktian kasih sayang yang ditunjukkan oleh satu keluarga yang kita ingati dalam bulan Zulhijjah, iaitulah keluarga Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS dan Siti Hajar. Bagaimana muslimin muslimat rahimakumullah untuk mencapai kenikmatan yang hakiki dan abadi ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala ialah pengorbanan yang kita kena lakukan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memiliki syurga Allah, wajib ada dalam hati setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk mengorbankan segala-galanya demi mengutamakan agama Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bayang muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana mereka menanti saat kelahiran anak puluhan tahun. Tiba-tiba bila diberikan anak itu kepada mereka, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak tersebut. Dan bila diberitakan kepada Siti Hajar, maka Siti Hajar merelakan, walaupun dialah yang menanti saat-saat ada anak, walaupun dialah yang mengandungkan anak tersebut, walaupun dialah dengan susah payah melahirkan anak tersebut, tetapi bila dikhabarkan untuk disembelih anak itu atas dasar perintah utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lenyaplah kasih sayang kepada anak itu, tetapi lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak sayang anak, tetapi sayang Allah itu lebih utama. Kita hanya diminta untuk Allah, mengorbankan masa kita untuk Allah, mengorbankan tenaga kita untuk Allah, sebagaimana yang kita lakukan pada saat dan ketika ini, untuk bersama-sama dalam surau Al-Hidayah bagi mengimarahkan salat fardu secara berjemaah dan juga taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan alhamdulillah pada semua yang hadir pada malam ni, hampir 250 orang. Betul ya kali ni. Ramai pelik kan. Kami pun pekat-pekat tak keluar habis. Semalam kalau main semalam memang lalang aku tak main. Semalam saya ada kuliah di mana semalam? Malam Isnin. Saya ada kuliah di mana tak ingat. Di Surau Kampung Baru, Ulu Mata. Dan semalam juga bola sepak Liga Super. Secara langsung Kedah lawan Pidak ni. Tapi alhamdulillah malam ramai. Malam ni pasang kalau ada bola tinggal ikut seorang. Tapi insya-Allah orang taman Langkawi ni bagus-bagus. No problem. Bismillahirrahmanirrahim. Berbalik kepada kitab kita, iaitu Alam Barzakh. Kita sampai kepada muka surah 52. Betul? Sambungan kepada tangan. Bahawa itulah malaikat. Yang tu. Kesukaan alam saya, apa? Ada kami kisah. Yang baca kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sikit insya-Allah muka surat 51 untuk kita nak jumpa tentang mana apa yang kita baca sebenarnya. Disebutkan bahawa jika Allah Ta'ala merosak para makhluknya dari manusia dan yang lain, maka rosaklah seluruh mata-mata yang berada pada tubuhnya. Yang siapa ini? Malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel ialah malaikat yang mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup, dan semua makhluk itu, mata-mata yang ada pada makhluk yang hidup itu ada pada tubuh malaikat Israel alaihissalam. Dan seandainya seseorang itu mati, maka hilanglah satu mata di tubuh badan malaikat Israel alaihissalam. Nah, harap kata besarnya malaikat Israel alaihissalam ialah semua mata-mata orang yang masih hidup itu ada pada tubuh badan malaikat Israel alaihissalam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mereka adalah Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan empat adalah daripada Hamalatul Arsh, iaitu penjaga Arsh. Ini di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lambat sikit untuk dicabut nyawanya. Adapun mengetahui hadisnya ajal, maka tibalah nafkah kematian kepada malaikat maut dan sakit datang kepada seorang hamba. Maknanya kalau kau itu memang dah sampai ajal dia, ada sebab ataupun alasan untuk kematian tersebut. Sebab malaikat Israel ini susah nak cabut nyawa, sebab tugas yang cukup berat, tugas yang cukup mencabar.
Namun atas dasar arahan dan titah perintah Allah, malaikat Azrail ini terpaksa ataupun mentaati arahan Allah, dan Allah akan memberikan setiap kematian itu alasan supaya memudahkan urusan malaikat Azrail untuk cabut nyawa makhluk yang hidup, manusia. Hamba malaikat maut, wahai Tuhanku, bilakah aku mencabutnya nyawa seorang hamba, dan dalam keadaan apa dan bagaimana aku menghilangkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat maut, ini adalah ilmu yang asing, siapa pun tak akan mengerti selain daripada aku. Akan tetapi aku memberitahukan kepada kamu mengenai kedatangan waktunya, dan aku buatkan tanda-tanda kepadamu yang berdiri padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di antara ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia. Apabila nama dia telah naik di tangan malaikat Israel, maka akan ada suatu asbab atau penyakit ataupun alasan macam mana dia nak meninggalkan dunia tersebut. Mungkin dengan kemalangan, mungkin dengan berlakunya berbagai musibah ataupun penyakit yang dia alami. Benar-benar ialah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia ada penyakit darah tinggi, ada orang yang ada penyakit kronik, tetapi rahsia Allah. Ada orang yang dia tidak mati dengan sebab penyakit yang dia hadapi, tetapi dia mati sebab lain daripada penyakit tersebut. Dia rasa aku ni mati sebab darah tinggi, aku ni mati sebab demam jantung, aku ni mati sebab barak. Tetapi sebelum dia mati sebab barak, ada alasan dia, alasan lain yang menjadikan dia mati. Mungkin berlaku kemalangan jalan raya dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi itu rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni beranggapan bahawa dia ni dengan penyakit dia akan mati. Tetapi walaupun dia ada penyakit, mungkin dia tidak akan mati dengan penyakit tersebut. Sebab ini ilmu Allah, rahsia Allah. Maknanya apa dia? Kalau kita berfaham dah kita ni lambat lagi nak mati, pasal penyakit kita ni pun boleh bawa lagi, boleh kawal lagi, tidak ada keberatan lagi. Jangan kita rasa kali kita beribadah kepada Allah, jangan kita kali untuk bertaubat kepada Allah. Sebab kematian kita alasan bukan sakit yang kita alami, mungkin kematian kita sebab lain. Yang sebab itu ialah ilmu atau rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak apa? Nak kita bersiap siaga untuk berhadapan dengan kematian. Hari ini kita dengar Allah berkata ada penyakit yang paling pantas, serangan jantung. Ramai orang yang mati sebab serangan jantung. Banyak kita dengar kata orang panggil bahasa Melayu, bahasa taman langkau ni heart attack. Bahasa taman langkau ni dia panggil heart attack. Bahasa orang putih dia panggil serangan jantung. Nampak? Itu macam ilmu nak sesat. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahawa itulah malaikat yang diserahi kepada seluruh jiwa dan amal-amal mereka yang akan datang kepada kami. Maka malaikat kata, habislah jiwa si fulan. Malaikat yang menjaga rezeki dan amalnya berkata, habislah rezeki dan amalnya. Jika ia termasuk orang yang berbahagia, maka terbuktilah pada nama dia yang tertulis pada lembaran di sisi malaikat maut, berupa tulisan dari nur yang putih di sisi namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila sebut saja kematian itu nak sampai, tidak ada usaha, tidak ada daya upaya untuk kita sambung nyawa kita. Tapi kalau Allah izin, sebelum kita nak mati itu, kadang-kadang Allah salli ala Muhammad, asbab doktor pakar yang kita pergi cari dan sebagainya, ratusan ribu yang kita belanjakan untuk berobat dan sebagainya, tiba-tiba dilanjutkan oleh Allah kematian tersebut. Bukan sebab dilanjut, sebab masa mati itu tak sampai. Tapi bila masa mati itu sampai, ratusan ribu yang habis sekalipun, sepakar mana doktor yang mencari sekalipun, maka tidak boleh lari daripada kematian tersebut. Sebab rezeki hang ni dah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sumber rezeki yang akan cari, yang akan dapat, sebab hang akan mati. Yang kedua, muslimin muslimat rahimakumullah, amalannya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan ada yang ditinggalkan ketika mana dia masih hidup. Contoh ilmu yang dimanfaat. Contoh anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan untuk kebahagiaan dia walaupun dia telah meninggal dunia. Contoh sedekah jariah.
Apa sedekah jariah? Sedekah yang berkekalan. Apa contohnya? Orang yang mewakafkan tanah untuk didirikan surau. Orang yang mewakafkan tanah untuk didirikan masjid. Orang yang diwakafkan tanah untuk dijadikan mahat tahfiz dan sebagainya. Selagi mana digunakan, maka selagi itulah ganjaran pahala itu akan berjalan kepada si mati tersebut walaupun dia telah meninggal dunia. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Surah amalan kami ni bergerak. Ngaji ini cepat faham. Sebab tu mana yang faham tak naya. Dia ada hampa hak main ni pasal tak apa nak faham lagi. Hak ramai yang tak main ni, awak ingat orang amalan kami ni tak ada. Ramai lagi. Tapi depa ni pasal cepat faham. Depa main itu, depa faham, depa tak main dah. Alhamdulillah. Hampa kawan tu bila faham tu tak main dah. Dalam ngaku tak main. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada biasa tengok orang yang dah mati tiba-tiba dia main mas surau Al-Hidayah. Ada? Tak ada. Sebab memang Allah khususkan dia dengan amalan. Waktu hidup ni lah kita kena berlumba-lumba untuk buat amalan semampu daya kita. Siapa kita nak harap? Kita nak harap anak-anak kita. Berapa kali kita tengok anak-anak zaman dahulu boleh pergi ziarah kubur mak ayah dia. Siapa yang mak ayah dia dah mati, berapa kali anak-anak dia, berapa kali kita sempat untuk ziarah kubur mak dan ayah kita. Apa yang kita nak harap dengan anak kita? Apa yang kita nak harap dengan sedekah jariah kita? Ada ke tak? Dan apa yang kita nak harap dengan amalan yang kita buat selama ni? Dan amalan itu mungkin belum cukup untuk kita selamat ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada orang yang demen tiba-tiba masuk dalam surah Al-Hidayah, dia kata Assalamualaikum. Surah macam benar. Maka dia tengok, dia dah nanti dah semalam. Maka kalau dah sembang, kita sembang dengan dia. Ni dah yang duk main surah tadi, dia kata apa? Jadi, angkat dah ikut. Mana kamu dan setannya tadi jawab dia. Duk kena bagi dia. Itu yang main lagi surah. Pasal pun tak ada nak sembang. Tengok-tengok orang mati main surah, pecah pintu kita belah. Dua benda ni akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah membinasakan kita. Yang pertama, Allah tutup segala pintu rezeki buat kita sehingga akan titik air pun tidak akan mampu untuk kita telan waktu saat sakaratul maut. Dan tidak ada amalan yang orang mati boleh buat setelah dia mati. Inilah kesempatan yang kita dapat daripada Allah untuk kita terus hidup. Dan kita jangan mempersia-siakan hidup kita untuk banyakkan amalan. Dan kita tidak semestinya boleh ada keyakinan yang amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena buat sebagai tanggungjawab, sebagai amanah daripada Allah. Jangan kita rasa selesa dengan apa yang kita ada. Jangan kita rasa selesa dengan apa yang kita dah buat. Sebab malaikat tak pernah menghabang kat kita, cukuplah amalan yang buat selama ni. Hamba boleh masuk syurga dah. Kan memang malaikat menghabang kat hamba dulu. Malaikat kata nak pergi mana ni? Nak pergi surah Al-Hidayah. Nak bawa? Nak dengar kuliah hari? Tak payah tidak. Nak pergi cari apa? Amalan yang banyak tak? Hamba boleh masuk syurga dah. Pasal itu yang ramai tak main orang. Pasal itu pasal malaikat lebih hebat kat mereka, kata hampa ni jangan duk pergi surau dah, sebab amalan hampa memang dah banyak dah, hampa dah boleh masuk juga dah. Hak yang duk main ni pun, hak yang jenis tak berapa nak cukup amalan lagi. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidak ada masalah walaupun Allah tutup pintu rezeki kita, tidak ada masalah walaupun Allah menghentikan amalan-amalan kita. Sebab seandainya kita mati sebagai orang yang soleh,
sebagaimana orang yang melakukan ketaatan dan kebajikan kepada Allah, maka dia akan berbahagia ketika saat dimatikan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Israil alaihissalam. Dunia ini diputuskan dengan kenikmatan, tetapi ada lagi benda yang lebih nikmat daripada dunia, dia akan dapat ketika mana dia berada dalam alam barzakh. Jangan bimbang dengan rumah sewa yang tinggal berpintu-pintu. Jangan bimbang dengan kereta yang tinggal berbiji-biji. Jangan bimbang benda yang tinggal di atas muka dunia, muslanting lori hitam yang membangun tanah. Sebab ada lagi benda yang lebih nikmat daripada itu di alam barzakh yang akan dapat apabila Allah membukakan pintu-pintu syurga dan tengok tempat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata berbaloi apa yang aku buat selama ni memang berbaloi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bila kita bersakit, maka insya-Allah kita akan senang ketika mana kita berada di hari yang tidak ada kesudahan, yang nama di hari akhirat. Yang alam akhirat itu ialah alam barzakh. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kata dia, jika ia termasuk orang yang celaka, maka tanda bukti itu nampak dengan tulisan hitam. Tak kisahlah siapa pun hang, sama ada hang orang yang beriman dan beramal soleh. Tak kisahlah siapa pun hang, sama ada orang yang memang hang dimiliki oleh hang, memang diberikan Allah hidayah untuk hang menikmati Islam sebagai agama yang sempurna, agama kasih sayang. Tapi yang tidak menterjemahkan Islam dalam kehidupan hang. Allah SWT ada orang bukan Islam duduk dalam perkampungan orang Melayu yang dia boleh puasa Ramadan sebulan. Bila orang tanya, dia tak nak masuk Islam tu, yang duduk puasa kita sebulan. Dia kata tak ada, saya hanya berpuasa sebab nak cuba orang Melayu puasa. Rupa-rupanya seronok puasa. Bila seronok, bila ketika mana waktu berbuka, dia bang. Tak mau kamu masuk Islam, tak mau. Sebab saya nak dengan agama nenek moyang saya. Tengok. Seandainya hidayah tu Allah tak bagi, hidayah tu milik Allah. Ada orang bukan Islam yang boleh baca Quran, boleh hafal surah Fatihah, boleh hafal surah-surah tertentu dalam Quran. Tapi bila orang tanya, dia tak nak kamu masuk Islam, dia kata tak mau. Sebab hidayah milik Allah. Saya tengok dalam TikTok satu India yang Allah SWT dia boleh baca ayat Quran, tapi dia tidak berminat dengan Islam. Kita ni Allah SWT Islam ni daripada keturunan, sejak kita dilahirkan kita Islam. Tetapi kita tidak manfaatkan Islam yang kita miliki sebagai satu anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada nilai yang boleh dinilai dengan kenikmatan Islam yang kita miliki. Salah satu rahmat Allah kepada kita ialah bila Allah pilih kita untuk menjadi orang yang beriman dengan Allah. Tapi kalau hidup hang penuh dengan ruang kemaksiatan, hang penuh dengan ruang kemungkaran, kat mana pun kena mati. Orang buat amalan pun kena mati, orang buat maksiat pun kena mati. Dan orang yang melakukan amalan dijanjikan Allah kebahagiaan walaupun dia mati. Kebahagiaan di dunia ni hanya sebesar kuku pun tak ada, hujung kuku pun tak ada, nak dibandingkan dengan kebahagiaan selepas mati. Tetapi orang yang ketika mana dia rasa nikmat dunia itu nikmat sehingga dia lalai, sehingga dia leka, sehingga dia alpa, dia lawan Allah, dia lawan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka celakalah hidupnya bermula daripada alam akhirat, nama dia alam barzakh. Pilih yang mana satu, nak bahagia ataupun celaka. 8:40 bukan apa, 8:57 nak orang tidak. Itu orang masuk kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kata dia, maka bagi malaikat tidak dapat sempurna dalam mengetahui hal itu, sehingga gugurlah daun-daun daripada pohon yang berada di bawah arasy. Dan nama orang itu tertulis pada daun, di mana pada saat itulah dia dicabut nyawanya. Diriwayatkan daripada Ka'bil Akhbar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pohon di bawah arasy. Pohon-pohon itu mempunyai daun sejumlah bilangan seluruh makhluk.
jika ajal seseorang hamba telah diputuskan, akan tetapi ia umurnya masih ada 40 hari, maka gugurlah daunnya pada tempat Israel alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maknanya dalam tempoh 40 hari itu, daun itu pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat Israel alaihissalam, dan malaikat Israel pun dah tengok nama dia naik dah di atas daun di mu'araf tersebut. Cuma orang yang nak dicabut nyawa oleh malaikat Israel itu, dia masih lagi hidup di atas muka dunia dalam tempoh 40 hari. Sebab itulah muslimin muslimat rahimahumullah, kita ni orang yang nak mati ni kita tak tahu, tapi bila dia dah tinggal dunia, rupa-rupanya kita playback balik. Ada benda yang dia buat sebelum ni yang dia tak pernah buat. Contoh, dalam tempoh 40 hari itu ada benda yang dia buat sebelum ni tapi dia tak pernah buat. Ada sahabat kita yang dia tidak pernah meninggalkan salat berjemaah setiap waktu, dan dia tidak pernah meninggalkan kuliah setiap waktu, tak kira kuliah maghrib ke, tak kira kuliah subuh ke. Dan ketika mana saat akhir dia nak mati ialah ketika mana dia bangun untuk mai salat subuh berjemaah di masjid, waktu itulah dia meninggal dunia. Dalam tempoh masa 40 hari, kadang-kadang kita tengok sama ada dia nak mati dalam husnul khatimah ataupun dia nak mati dalam su'il khatimah. Ada sahabat saya muslimin muslimat rahimahullah, background muzik dia sebelum ni memang teruk. Dia punya kepribadian dia tu memang teruk. Tetapi saat 40 hari dia nak meninggal dunia, 3 bulan sebelum dia mati, Allah salli ala Muhammad, Allah tim hidup dia yang dia selama ni tak mau pakai jubah. Dia zina jubah, susah nak bergerak dan sebagainya. Tiba-tiba dalam tempoh 3 bulan dia tak pernah tekan tubuh badan dia daripada jubah. Dan dia sentiasa sembahyang di surau saya yang jadi imam. Allah salli ala Muhammad, tiba-tiba dia meninggal dunia. Banyak contoh-contoh kalau siapa yang biasa pengalaman dengan kawan sahabat dan sebagainya. Ada sahabat kita tengok Allah salli ala Muhammad, dia sakit dan bukan tehel dia makan dengan terlalu banyak, tetapi dalam tempoh 40 hari sebelum dia meninggal dunia, dia makan tu luar biasa. Kita rasa macam tak habis, cara dia makan tak habis, tapi habis dia makan. Kenapa banyak? Rupa-rupanya dia nak meninggal ni. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan hal itu Israel tahu bahwasanya ia diperintahkan mencabut nyawanya orang yang mempunyai daun. Dan setelah itu malaikat menyebutnya mayat di langit, padahal dia masih hidup di permukaan bumi selama 40 hari. Kalau dia mati tak, dia lain. Cara-cara dia pun lain. Bercakap pun kadang tak banyak. Sebab memang nyawa dia dah dengan hakikat dia dah mati dah. Sebab nyawa dia dah naik dah. Tapi di dunia ni dia masih lagi hidup dalam tempoh masa 40 hari. Waktu itu kadang-kadang kita tengok, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, tak nak sembang. Kadang-kadang orang yang tak belanja bisa makan, tiba-tiba dia jadi pemurah. Belanja yang bukan-bukan. Suami yang sebelum ni bercakap kasar, bercakap deras dengan isteri dia, tiba-tiba bercakap dengan lemah lembut. Allah. Kadang-kadang bini dia kata, apa dia cakap apa macam tu? Macam nak mati sangat dia cakap. Tak elok cakap macam tu, orang tahu tak? Tak baik. Bini dia baru kata gitu. Pokok-pokoknya memang dia nak meninggal ni. Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat rahimahumullah. Disebutkan bahawa Mikail turun dengan lembaran kepada malaikat maut dari sisi Allah. Dalam lembaran itu tertulis nama orang yang diperintahkan untuk mencabut nyawanya, tempat pencabutannya dan sebab-sebab ia mencabutnya. Malaikat Mikail mai kepada malaikat Israel, ni ada satu lembaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa simpulan dan simpulan. Dan dah senarai dah apa sebab mencabut dia, di mana tempat mencabut nyawa dia, bila mencabut nyawa dia. Itu yang kadang-kadang manusia hari ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, sebab terdapat ramai orang ni, terdapat ramai. Dulu kalau zaman dulu, kalau mati ni di rumah, mati sakit tua kan. Tapi lah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, orang terlalu ramai.
Dan kita ni pun makanan tak makan yang bukan-bukan. Dan cara hidup kita ni bukan hidup yang fitrah. Hidup zaman dah bukan hidup yang fitrah. Zaman dulu hidup fitrah. Siang buat kerja sampai pukul 7, balik sembahyang maghrib, malam tak keluar rumah dah. Contoh macam ni lah ibu-ibu ayah-ayah rahimahullah. Orang zaman dulu makan di rumah. Okey. Berak di luar sebab jamban juga. Kalau nak berak pukul 1 kena gerak kawan adik pula main teman kita berak. Kita ingat dia tunggu apa-apa dia balik lah. Hai, kecoh juga. Lepas tu kita pun mercik dengan kengkeng plekat tu menerban. Anak tangga rumah ni pakai langkah sekali lah. Lepas tu duduk berkeliling di dalam rumah yang tinggal pun apa. Dulu zaman sekarang makan di luar, berak bukan dalam rumah, berak dalam bilik. Sebab rumah kita dalam bilik ada bilik dia. Hari ni hidup kita bukan fitrah macam kebiasaan. Orang zaman dulu bila dia petang, dia balik malam rehat, tidur awal sebab tidak ada benda hiburan apa-apa. Zaman lah siang tidur, malam jaga. Siang tak bersukan lah, malam-malam orang bersukan. Sebab dunia dah bercahaya, lampu-lampu neon berdebar-lapan. Berjoging malam, naik derek malam, main badminton. Aku lagi apa lagi? Main futsal malam. Allah. Malam berehat, bangun 2/3 malam senayan. Kita tak. Kita bersukan. Sebab tu kita dengar ada orang mati dalam bendang, ada orang mati di bukit, ada orang mati di jam, macam-macam kematian hari ni. Allah Akbar. Sebab memang tempat tu dia akan mati. Imam Abi La'is radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya ada 2 tetesan yang jatuh dari bawah arasy atas nama orang yang memiliki 2 tetesan. Satu tetesan berupa hijau dan satu tetesan lagi putih. Jika yang hijau itu jatuh pada nama siapa, maka dapat diketahui bahawa ia adalah celaka. Dan jika yang putih jatuh pada nama siapa, maka dapat diketahui bahawa ia adalah bahagia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun untuk mengetahui tempat di mana ia mati, maka disebutkan bahawa Allah menjadikan malaikat yang diserai kelahiran yang disebutkan malaikat arham. Jika Allah menjadikan kelahiran, maka ia memerintahkan malaikat untuk masuk dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dia dengan debu bumi yang ia akan mati di tempat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika mana kita dilahirkan oleh mak kita, ketika usia kandungan mak kita tempoh 32 apa? 32 minggu, tak salah saya. 32 minggu, tak salah saya. Waktu itulah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rezeki kita, jodoh kita, kematian kita. Bila kita akan mati, di mana kita akan mati? Ada orang sebut seandainya kita dilahirkan pada hari sekian-sekian, maka kita akan mati pada hari yang sama. Ataupun kita mungkin tidak mati pada hari yang sama, tetapi kita mati pada waktu kita dilahirkan. Seandainya kita dilahirkan oleh mak pada jam 4 pagi, kita akan mati pada jam 4 pagi. Tetapi bukan hari yang sama. Ada orang yang mati pada hari dilahirkan. Kalau dia dilahirkan pada hari Jumaat, maka dia akan mati pada hari Jumaat. Macam tu contoh mungkin. Allah SWT ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika Allah menjadikan kelahiran, maka ia memerintahkan malaikat untuk masuk dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dia dengan debu bumi yang ia akan mati di tempat itu. Maka berputarlah seorang hamba di mana ia berputar, kemudian ia kembali pada tempat pengembalian debu, maka ia mati pada tempat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang berhajat untuk mati di Mekah Al-Mukarramah. Sampai doktor kata, kenapa Pak Cik tidak makan ubat darah tinggi? Kenapa Pak Cik tidak main ke hospital untuk buat medical check up dan sebagainya, untuk cek darah tinggi Pak Cik ni okey tak okey?
Dalam tempoh 40 hari lebih dia berada di Mekah Al-Mukarramah, dia tidak sama sekali makan ubat yang dianjurkan oleh doktor sebab nak jaga darah tinggi supaya dia boleh mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan dia tidak mahu seboleh-bolehnya. Apa alasannya? Saya tak mahu makan ubat sebab saya nak semati di Mekah Al-Mukarramah. Apa alasan untuk dia tak nak makan ubat? Dia kata saya tak mahu makan ubat. Bila saya tak makan ubat, saya akan jadi sakit. Saya akan sakit dalam tempoh 40 hari duduk di Mekah. Saya berhajat untuk mati di Mekah. Biar ramai orang yang sembahyang jenazah saya dan sebagainya. Biar Allah ampun dosa saya tak balik dah di Malaysia. Allah ampun dah dosa orang yang main di Mekah ni, Allah ampun dosa dia. Kalau janji dia akan diampunkan dosa oleh Allah, saya nak mati di Mekah. Sebab tu saya tak nak makan ubat. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia di Malaysia. Tiba-tiba dia makan ubat. Berarti makan ubat pula. Kata minta ubat. Bukan di Mekah tu tak nak makan ubat. Di Mekah saya tak nak makan ubat sebab saya mungkin nak mati di Mekah. Tapi tak mati. Lalu saya nak kena makan ubat. Kalau saya tak makan ubat, dia mati. Apa pula? Dia pun makan ubat. Allah SWT ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 2 minggu dia balik dari Mekah, dia meninggal dunia. Nak abang mana? Nak abang kata handuk dilangkaui pun, tapi kalau nak kena mati di tempat lain, maka kena mati di tempat lain. Baru-baru ni ada bekas menteri yang mati di mana? Ada kan? Dia beradik Al-Har Sulaiman kan dia. Dia mati di luar negara atas kapal terbang. Jadi kita jangan rasa kita ni nak mati di Langkawi, kubur kita nak mati di Langkawi. Tang mana pun kubur kita, tapi kalau ada orang yang betul-betul sayang pada kita, doa dia akan sampai dekat kita, tang mana pun kita dikebumikan. Kita jangan yakin sangat aku nak mati di Langkawi, nak simpan di belakang Masjid Sungai Buloh. Belum tentu. Sebab mungkin hang bukan mati di Langkawi, hang akan mati di luar daripada Langkawi. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Sekiranya kamu berada di rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dia kata dulu, ayah tak payahlah dia naik motor dah. Ayah tu dah tak larat dah. Ayah nak pergi mana abang kat kami nak bawa anak-anak kita mana lah ya Allah. Kami lain sekali motor kita, cucu kita satu anak dia. Dia maklum tak ya. Ayah ni dah umur, ayah tak hidup yang itu, mata tak nampak dan sebagainya. Tak ada orang langgar, loh jalan orang ramai. Anak kita orang tu. Lain kali kalau ayah nak pergi mana, ayah abang kat kami boleh bawa ayah. Ayah, mana? Bila kita tak naik mutu kita, anak mereka naik, anak mereka tu cucu kita. Nak bawa pun cucu. Dan bila kita berhajat nak keluar daripada rumah kita, tiba-tiba anak kita sibuk, anak kita kalut, anak kita tidak ada masa untuk nak buat. Inilah nasib kita akan datang kalau Allah panjangkan umur kita. Kemudian harap hampa bawa aku, hampa tak mahu bawa pun. Hampa dia takut aku aksiden, hampa dia takut aku kemalangan, hampa dia takut orang belah aku. Sebab tu hampa tak bagi aku bawa motor. Tapi bila aku tak bawa motor, hampa tak mahu bawa aku. Tiba-tiba bila anak dia tak ada di rumah, dia capai motor. Dan dia keluar daripada rumah dia dengan motor dia seorang-seorang. Tiba-tiba orang telefon kepada anak dia, Assalamualaikum, nombor motor sekian-sekian berlaku kemalangan jalan raya, dan dia meninggal dunia. Allah, ayah kami tu. Kami dah larang dia dah jangan naik motor, dia tak larat, dia tua, mata kelabu, mata tak nampak, yang dia naik juga. Dia, ayah pun pakat salah. Hang ni tak ada rumah, hang tak jaga ayah pun pakat salah tu. Anak kita macam tu. Sebab apa? Sebab dia bukan mati dalam rumah.
dia akan mati di luar rumah. Ini takdir yang Allah tentukan. Kalau hang memang nak mati tang lain, hang kena mati tang lain walaupun hang tak larat sekalipun. Dia tak akan mungkin mati tempat lain sebab dia memang tak larat, dia tidak boleh berjalan, dia hanya tidur di atas katil saja. Dia mati tak mana lagi tak, dia memang mati dalam rumah je lah. Belum tentu tiba-tiba main anak dia seorang nak dia kata main kami jaga je pun. Anak dia pun hakai dengan kata pergi duduk di rumah dia, dia mati sana. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dalam hal ini ada satu hikayat bahwasanya malaikat maut nampak pada zaman dahulu. Ia pada suatu hari datang kepada Nabi Sulaiman. Ia melihat seorang pemuda di sisi Sulaiman, maka pemuda itu gemetar daripada malaikat itu. Dulu ni ada satu riwayat yang mengatakan malaikat ini nampak. Jadi budak yang malaikat tengok tu dengan mata yang tajam tu, budak tu nampak malaikat maut. Kita pun kalau orang sama Langkawi nampak malaikat Israel, asalnya ketak surau, ketak tak celun. Tapi masalah dia malaikat Israel kita tak nampak. Dulu ada satu hikayat yang mengatakan malaikat Israel itu orang nampak. Kemudian malaikat Israel itu tengok satu budak dan budak ni jadi takut. Malaikat Israel tengok aku tu bahaya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka pemuda itu gemetar daripada malaikat itu. Setelah malaikat maut itu menghilang, maka berkatalah pemuda, wahai Nabi Allah, aku menghendaki agar engkau memerintahkan angin untuk membawa aku ke negeri China. Lah malaikat tengok aku di sini. Bila malaikat Israel tengok aku di sini, aku takut sebab aku mungkin akan mati di sini. Lah aku tak mahu mati di sini. Aku tak mahu mati lagi. Aku nak dengan kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman, hantar aku ni dengan angin pergi ke negeri lain. Negeri mana? Negeri China. Jawab. Maka Sulaiman memerintahkan angin dan angin itu membawanya ke negeri China. Lalu malaikat maut kembali kepada Sulaiman alaihissalam. Kemudian dia bertanya kepadanya akan sebabnya ia melihat kepada pemuda itu. Nabi Sulaiman tanya, wahai Israel, yang anda tengok sangat ada satu pemuda ni, kata apa? Sampai pemuda tu jadi takut. Dalam sekali pemuda itu abang kat aku, wahai Nabi Sulaiman, mau pada hantar aku sat di China dengan menggunakan angin ni, hantar aku sat di China ni. Malaikat Israel mahu tengok aku lah ni. Nabi Sulaiman tanya dekat malaikat Israel, Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, yang anda tengok sangat budak tu macam mana? Lah budak tu jadi takut. Dia suruh aku hantar dia ke China. Allahumma salli ala Muhammad. Maka malaikat berkata, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawa pemuda itu hari itu di negeri China. Bila sampai di China, aku cabut nyawa dia. Lah aku tak cabut nyawa dia sebab dia orang lain. Tapi nasib baik bila dia tengok aku baru jadi ketat, dia suruh orang pindah dia pergi China. Ni peluang dia nak mati lah. Memang sebab dia nak mati di China. Aku tak boleh cabut nyawa dia selagi mana dia duduk sini. Sebab aku dapat arahan daripada Allah, dia kena mati di China. Tiba-tiba dia tengok muka aku, dia takut, dia suruh hantar dia ke China. Memang jalan dia. Memang jalan dia, memang point. Memang nak mati dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun aku melihat bahawa ia berada di sisimu, maka aku kagum dari hal itu. Oleh karenanya Sulaiman menceritakannya kerana ia memerintahkan Sulaiman untuk memerintahkan angin agar pemuda itu ke negeri China. Malaikat maut berkata, maka aku mencabut nyawanya pada hari itu di negeri China. Dalam hadis yang lain bahawasanya malaikat maut mempunyai berbantu pembantu. Mereka sama berdiri di sisinya untuk mencabut nyawa. Ketahuilah bahawasanya dalam satu riwayat menerangkan, adalah seorang lelaki mulutnya mengucapkan, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kepada malaikat matahari. Maka malaikat itu meminta izin kepada Tuhannya untuk mendatanginya. Setelah malaikat matahari itu turun kepada seorang lelaki, maka berkatalah malaikat kepadanya. Malaikat kata apa? Sesungguhnya engkau memperbanyakkan doa kepadaku, maka apakah keperluan kamu? Maka lelaki itu menjawab, keperluan tu hendaklah engkau membawa aku ke tempatmu. Aku minta agar engkau memerintahkan malaikat maut untuk mengkhabarkan kepadaku tentang dekatnya ajalku. Dia nak tahu bila aku nak mati. Aku nak tahu bila aku nak mati. Wahai malaikat matahari, aku minta membawa aku pergi dekat malaikat Israel. Aku nak tanya dia bila aku nak mati.
Maka malaikat membawa dan mendudukkan seorang lelaki dari tadi ke tempat matahari. Kemudian malaikat matahari pergi kepada malaikat maut. Ia menuturkannya bahawa ada seorang lelaki dari anak turun Adam. Mulutnya mengucap, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan malaikat matahari. Ia menuntut kepadaku dengan sungguh-sungguh. Maka aku menuntut kepadamu untuk memberitahukan kepada dia, bilakah dekatnya ajalnya. Sesungguhnya ia akan berjaga-jaga. Dia kata, kita kalau boleh buat betul pada. Nak jaga apa? Nanti tak ada makan apa. Wahai malaikat Israel, bila aku akan mati? Malaikat Israel akan mati pada 15 hari bulan 5 2024. Ingat nak buat amalan. Budak ni pergi jumpa malaikat matahari, pergi jumpa malaikat Israel. Aku nak tahu tarikh bila aku nak mati. Senang aku nak buat persiapan. Aku nak buat amalan, nak bertobat dan sebagainya. Kita akan tahu agak-agak nak buat amalan. Belum tentu. Dia dicari kedai makan merata. Jangan nak mati dalam kapal segala. Dia tak cari lah surah Al-Hidayah ni. Tak cari lah. Ada orang yang kalau dia betul-betul nak mati, tahu tarikh mati, dia buat amalan lah, ya Allah. Macam orang menyerah, dia tahu tarikh dia nak dijatuhkan hukuman mati. Kita dah tawarkan dia. Permintaan terakhir, apa yang nak minta, abang kat kami nak bagi. Ada dia minta, bagi saya ayam goreng 1 pohon, ayam goreng sekor, nasi bangun. Memang tak boleh makan dah. Apa yang dia minta nak tengok keluarga dia. Bini dia, anak-anak dia, mak dia, ayah dia kalau ada lagi. Ayo kan? Dia minta makan. Tak boleh makan dah. Jangan kata orang nak mati. Orang pernah masuk jauh pun tak boleh makan. Saya belum pengalaman berkhatan, tak boleh makan. Mak kata makanlah ayam tu. Orang tua kita ni bagus bila kita nak masuk jauh, dia bagi makan ayam. Sebelum ni susah makan ayam. Dia tanya kita minat mana? Minat pohon yang saya. Dia goreng pohon yang saya pun bagi kita makan. Sebab lepas ni yang tak boleh makan ayam. Selagi yang tak lega. Sebab kalau makan ayam dia jadi gatal. Dia dah tak lega. Mak kita macam tu. Kita perut seronoknya ayam banyak tu. Abang kita nak ambil, mak marah dia. Jangan ambil ayam jenang tu. Hampa dah pesan, jangan nak masuk jari. Marah abang kita. Kita pun main seronoknya, mak aku marah. Aku makan ayam seorang-seorang. Pegang-pegang ayam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dengan wudu. Dengan wudu kita akan kena wudu lah. Pam wudu bimpa. Lepas nak tu kemudian ayam, lepas ayam tu. Lepas ayam tu. Awak tak makan? Tak lalu. Tu baru tahu dia. Tak dapat tak lalu, macam dapat gempak awak. Lepas nak kata hang mampu, dia gerak semua. Dia gempak. Orang kita jahat, dia gempak bukan dulu ni. Bila kita dah selesai, kita gempak balik pula. Kata dia dulu. Aku dah tunggu, aku selesai daripada gempak siapa lagi. Ni bukan serata masa jauh, ni serata mati. Agak-agak dan kalau nak buat amalan. Hanya fikir nak mati tu, lain tak semayang tak. Dia fikir nak mati, tak semayang. Lemah dan nak semayang nak mati. Boleh jadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kita baca tadi. Maka malaikat membuat dan mendudukkan seorang lelaki dari tempat matahari. Kemudian malaikat matahari pergi kepada malaikat maut yang menuturkannya bahawa ada seorang lelaki dari anak turun Adam, mulutnya mengucap, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan malaikat matahari. Ia menuntut kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka aku menuntut kepada kamu untuk memberitahukan kepada dia, bilakah dekatnya ajalnya, sungguh ia akan berjaga-jaga. Lalu malaikat maut melihat kitabnya seraya berkata, sudah mendekati, sesungguhnya ia dalam kesopanan yang agung, ia tidak akan mati sehingga ia duduk pada tempat duduknya dari matahari. Malaikat matahari berkata, ia telah duduk pada tempat dudukku daripada matahari. Malaikat maut, ia akan mati di sisi Rasul kita. Di dalam hal ini mereka tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan satu hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ajal-ajal binatang ternak semuanya dalam keadaan ingat kepada Allah. Oleh karenanya jika mereka meninggalkan ingat kepada Allah, maka Allah mencabut nyawa mereka.
telah disebutkan bahawa Allah adalah zat pencabut nyawa. Hanya sahaja hal itu disandarkan kepada malaikat maut, sebagaimana kematian disandarkan kepada pembunuh. Adapun mati kepada sakit. Dari hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa, yakni orang ketika matinya. Yang mematikan kita, yang membunuh kita, bukan membunuh, yang mencabut nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh nak buat apa malaikat Israel? Allah sendiri boleh cabut nyawa kita. Payah tak payah bagi Allah mudah. Tapi Allah menggunakan perantaraan Israel. Ibarat macam ni lah. Seandainya kawan tu nak mati, dia memang kena mati, tetapi mati itu ialah asbabnya dibunuh oleh pembunuh. Kita nak mati, Allah boleh bagi kita mati, tetapi kematian kita ialah melalui perantaraan malaikat Israel yang ditugaskan Allah untuk mencabutnya nyawa. Kalau binatang tak ada masalah, kalau pokok-pokok kayu tak ada masalah, sebab senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi pokok kayu itu berzikir kepada Allah, selagi itu mereka tidak akan dicabut nyawa. Tapi bila mereka tak berzikir, maka waktu itu barulah Allah cabut nyawa mereka dengan kematian. Pokok itu akan mati. Tapi manusia hang ingat ke Allah ke, hang tak ingat ke Allah ke, hang lalai ke, hang buat amalan ke, hang buat ibadat ke, hang bersyukur ke, hang kufur ke, bila mai tarikh hang naik, hang kena mati. Sebab pokok-pokok binatang-binatang ni tak bimbang. Mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka tak berzikir, itulah waktu tu orang cabut nyawa mereka. Diganti dengan pokok baru yang kena berzikir. Betullah kalau kita di tanah perkuburan zaman sekarang ni macam-macam. Ada yang pergi ambil batu, rapi, semen dan macam-macam. Biar rumput-rumput tu naik. Biar rumput-rumput tu bertasbih memuji Allah di atas tanah perkuburan tersebut. Ada yang pergi cabut terus sampai lincin nampak tanah bulat macam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidil Muhammad. Yang nama manusia hang kena standby selalu nak mati bila-bila masa boleh mati. Cuma tunggu nama hang naik je. Kadang duk rajin nama hang naik padam. Pilih ya dua benda. Yang pertama bahagia, yang kedua celaka. Nak pilih hang mana? Pilihan di tangan anda. Kematian bukan hak anda, tapi anda wajib mati. Pilihan anda ialah untuk mencari kebahagiaan yang hakiki. Ataupun pilihan anda ialah mencari nikmat dunia yang sedikit, tetapi anda celaka bila berbulan di akhirat. Sikit ya dunia ni. Kalau hampa boleh duduk dalam rumah, hampa masuk rehat, sikit ya nikmat rehat tu. Tapi jangan sampai hampa masuk dalam kubur, tidak ada ruang rehat. Malaikat tak kata nak rehat tu, tanya dia ni. Malaikat bukan lagu hang. Hang berehat saja. Malaikat lagi jadi boleh tanya, dia tanya itu. Dan tahu tak boleh jawab, nak tanya apa. Tak kira, aku dah kata, Allah dah kata lagu itu. Tanya, dia tak boleh jawab, tanya. Sekali tanya, tak boleh jawab, balut. Malaikat dah kata lagu itu. Allah Muslimin-Muslimat rahimahumullah. Menutup dia malam ni pada pukul 9 subuh kan. Menutup dia malam ni ialah I and you are semua. Nampak orang putih tu. Dia lagu nak tutup dia orang putih. Tapi waktu aku tahu apa. Keputusan mati bukan di tangan kita. Keputusan mati itu di tangan Allah. Dan setiap yang hidup itu pasti mati. Dan kita sedang menikmati hidup. Seandainya kita sedang menikmati hidup, takkan kita tak berani untuk berhadapan dengan mati. Siapa orang yang berani berhadapan dengan mati? Ialah orang yang memang dia bersedia untuk mati. Lagu mana cara dia? Orang hidup yang dia dapat daripada Allah, semampu daya dia untuk buat benda yang Allah redha, meninggalkan benda yang Allah benci. Seandainya dia manusia yang lemah, kadang-kadang terbalik dosa, maka dia orang yang Allah sayang. Allah bagi kesempatan untuk dia bertaubat. Jadi nak abang kata, please, jangan ralik, jangan leka, jangan lalai. Kematian itu hanya tunggu tarikh dia. Tapi amalan kita akan terputus bila kita mati.
Sebab hidup ni lah kena puluh amalan betul-betul. Sahabat Nabi ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama dia saya tak ingat lah. Abu Darda tu kata salah. Berpuasa ni sampai tak Muslim. Semata-mata nak buat amalan lebih daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan berpuasa sampai tak Muslim. Puasa Ramadan tu tinggal. Lepas tu dia masuk syurga. Selamat jalan orang ni. Memang tak. Jadi kita pergi tadi dulu. Next time I come back, I continue. You know. Tajuk baru iaitu jawapan roh ataupun nyawa. Apa roh ni nak cakap pula bila dia memang betul-betul nak dipisahkan dengan jasad. Apa jawapan bini kita? Nak abang nak kena pergi kursus sembahyang 3 hari. Apa jawapan bini kita? Bini kita, alamak, abang nak pergi kursus di pagi jauh. Oh, sampai 3 hari. Alamak, nak gaduh sama apa? Anak-anak ibu lah abang. Macam tu. Ibu. Tapi kalau bini kita, nak abang nak kena kursus 3 hari. Wow, 3 hari. Awak tak habis minggu. Senang. Ada. Senang aku tengok telefon. Sebab bini dah kalau kita tak tidur dengan dia. Kadang-kadang dia tengok telefon lagi semangat. Dulu, zaman dulu. Bini kemati tidur, cari lagi. Zaman orang ayah saya dan mak saya, bila mati tidur cari suami. Zaman dah, bila mati tidur, tak cari lagi, cari orang. Saya telefon. Sama orang lelaki pun. Orang lelaki, kalau pergi tikar, lupa bini. Nak kata balik tak? Jadi dah nak jalan. Dia nak lupa, dan nak pergi sama. Tak bawa nak dia orang. Dia maunya dia orang perangai. Dari sana nak balik lagi kita cerita tapi duduk dengan duduk dia orang. Jangan pandang lelaki apa tak dia orang apa tak lelaki. Dia orang. Tapi kalau kita tinggal telefon boleh duduk. Patah balik. Abang balik berapa? Ambil telefon. Jadi jawab kita ni dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang tidak, yang salah, yang terkasar bahasa datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sebenarnya wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berilah kami kekuatan untuk terus melakukan ketaatan dan amal ibadah kepadamu semampu daya kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami, Kau jadikan kami dengan hamba-hamba yang bertakwa kepadamu dan melakukan ketaatan kepadamu, Ya Allah, dan meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan benar yang benci, yang mengundang kemurkaan dan celaanmu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, andai kata satu hari Engkau mentakdirkan kami meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya, Ya Allah, kami redha dengan kematian kami. Melainkan kami bermohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu agar Engkau matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan kami di penghujung yang sempat bertabat sampai selesai yang kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, jangan sekali-kali Kau matikan kami dalam su'il khatimah. Mati di penghujungnya melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepadamu, sedangkan kami tidak sempat bertabat daripada dosa kami, Ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.